Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita di muka surat 46. Wa yajibu lahum alaihimus salatu wassalamu as-sidqu, situ bahasanya. Wa yastahilu alaihim didduhu wa huwa al-kadhibu. Amma wujubu sidqihim wa istihalatul kadhibi alaihim fima yuballighunahu 'anillahi fad-dalilu alaihi annahum law kadhabu fi dzalika la lazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala li tasdiqihi lahum bil mu'jizati wa hiya khawariqul 'adat allati yajriha Allah ta'ala ala aydihim ta'yidan lahum. Ya hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Kesyukuran kita pada Allah Ta'ala pertama sekali nikmat hidup yang masih diberi pada hari ini, yang kita diajar mensyukuri setiap hari nikmat hidup ni dengan membaca doa bangun daripada tidur setiap hari dengan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan syukur kita di atas nikmat Islam yang kita perolehi. Syukur kita banyak-banyak kita dapat datang ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu. Dengan itu pula dapat kita membenarkan semua ajaran Nabi SAW, yang membenarkan di hati semua ajaran yang dibawanya tanpa ada berdolak dalih, belah bahagi terhadap apa saja ajarannya. Itulah dikatakan iman. Tambahan pula syukur kita kepada Allah Ta'ala, dijadikan hati kita begitu mudah untuk taat, ikut perintah dia, tinggalkan larangannya. Diberi pula kesihatan masa, kesihatan lapang masa boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah di surau ini. Dan insya-Allah kita manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Husnul Hamidiyah, insya-Allah. Kita dah masuk bab Rasul ni. Kalau ikut kita dah lepas bicara dalam konsep yang pertama pada Rasul yang disebut kitab ni, itulah amanah. Amanah dengan mana ismah, dengan mana maksum, istilah yang kita dah pakai. Dan bila sabit maksum, mustahil khianah, mustahil ada apa-apa nisbah ke Rasul itu perbuatan dosa. Jadi kita nak sambung ni, kata dia wa yajibu lahum alaihimus salatu wassalamu as-sidqu. Wajib bagi mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam, yakni jumlah du'aiyah, doa bagi setiap Rasul yang disebut, walaupun disebut dengan domir saja. Sunat bagi kita mendoakan mereka. Faham tak tahu bahasa gitu kan? Sebut dengan domir saja. Domir tu bahasa Arab. Maksudnya kalau kita sebut Rasul, sebut Muhammad, Ahmad, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu Rasulullah, itu istilahnya nama, gelaran. Kaedah berselawat ke Nabi ini sekalipun sebut dia dengan domir, dengan ganti nama, tapi ganti nama tu rujuknya adalah kepada Rasulullah. Sunat kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja Nabi kita, tapi pada semua Nabi-Nabi dan Rasul alaihimus salatu wassalam. Baik. Cuma tak berselawat kalau macam mana? Atas sebuah ulama sekurang-kurang untuk tak nama kedekut satu majlis sekali. Maksudnya sampai habis lagi kita selawat just only once in this majlis. Tak dikatakan kedekut.
sekali pun tak pernah selawat, mulut tak gerak sebut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad atau seumpamanya, ataupun sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada isyarat dalam hadis dia kata al-bakhilu man dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Orang bakhil, orang kedekut nak mampuih ni adalah mampuih tu kuat bahasa sikit je. Orang yang kedekut ni adalah man dzukirtu indahu, orang-orang yang aku ni disebut di sisi dia walam yusalli alayya, padahal dia tak mau berselawat ke atas aku. Jadi mudah-mudahan kita tak masuk dalam bakhil dan kedekut tu. Yang ulama dah syarah ambil daripada semua perkara-perkara yang warid dalam bab-bab hadis ni. Keputusan yang dibuat itulah dalam satu majlis ilmu, satu majlis, istilahnya majlis, bukan saja majlis ilmu, satu majlis khutbah ke, walaupun ucapan ringkas, walaupun baca hadis, istilahnya satu majlis. Satu majlis kalau kita sebut sekali pun itu dah memada mengeluarkan kita daripada bakhil. Itu sekurang-kurang. Macam mana berdosakah meninggalkan selawat? Tidak. Berdosa itu tidak. Tetapi adakah ada manusia yang cinta kasih pada seseorang apabila nama kekasihnya disebut, ataupun ada ganti nama yang dirujuk pada kekasihnya, dia tidak mempedulikan dan tak terasa hati? Sikit bahasa-bahasa gitulah. Satu sebut dengan ganti nama pun kita disuruh berselawat kepada Nabi SAW. Baik. Jadi wajib bagi mereka itu alaihi wassalatu wassalam as-sidqu, boleh benar. Baik. Cuma ambil makna benar ni dulu, walaupun rasanya disebut ke depan nanti. Apa maksud benar? Terjemah kita betul. Benar betul itu bahasa Melayu juga, tapi nak ambil dengan huraian. Benar ni apa? Benar ni maksudnya menyebut sesuatu fakta tepat macam mana realiti. Itu benar. Sama ada tepat dengan realiti itu nisbah apa maklumat diterima kemudian disampaikan tepat dengan apa yang diterima dengan apa yang disampaikan. Begitu juga apa yang disampaikan itu apatah lagi dalam bab-bab yang peristiwa akan datang dengan sabdaannya, khususnya yang dia sebut 1400 tahun dulu, dia maklumkan kat kita lah ni benda tu kemungkinan berlaku ataupun tidak, nisbah intiqad, wajib kita intiqad. Rasulullah bawa mesti benar. Itu kita sebut tawajib intiqad. Bahkan memang terbukti. Yang tu yang diajar berdalil nanti tu. Memang terbukti dah orang kata nampak, tersuluh, terselah di depan mata bahawasanya apa yang disabdakan Nabi SAW itu memang benar, tepat dengan realiti. Sama ada dari sisi sudut bab keagamaannya, dalam sudut fakta sainsnya, apa saja. Kalau misal mudah kata tepat dengan realiti, ambil isu yang dia orang duk bising itulah kan. Contoh misal anjing tu, masih sebut pergi bab anjing tu, Rasulullah dah kata dah, apabila idza waligal kalbu ina ahadikum, apabila anjing jilat bekas seorang pada kamu, basuh dia 7 kali. Ihdahunna bi turab, salah satu daripadanya dengan tanah. Okey, apa maksudnya? You don't touch the dog. Even the dog jilat, lick your bekas, you must wash it 7 times. One of it is with tanah. Rasulullah dah sebut lama. Apa dia, apa rahsia, apa virus, apa bakteria, walaupun zaman tu tak pernah ada siapa boleh explore dengan sains dan teknologi, tapi zaman ni bila orang explore dan kaji macam mana, ternyata there is something there. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar. Disebut tu tepat dengan realiti. Dia nak sebut buat apa? Dia kata akhir zaman, sayati zamanun as-sabiru ala dinihi kal qabidi ala jumari. Orang yang sabar di atas agama dia macam orang genggam bara api. Zaman ni berlaku lah tu. Kalau teguh je dengan agama, jadi macam tu. Kalau tak teguh je, maksudnya oleh wah-wah, kita ikut agama betul-betul memang jadi susah. Pakai sorban, ada majlis orang pakai nampak dada, orang perempuan lah, boleh lah duduk majlis tu. Tapi kalau tuan-tuan tak mari, nanti tuan-tuan kena buang kontrak, tak boleh masuk TV. Buat misal lah, mai tak mai hadir majlis, mai tak mai. Gaji bukan 2-300 kan sebulan, 2-30 ribu. Mai tak mai, mai tak mai.
Nabi sebut dah, kau pegang agama betul-betul, panas macam pegang genggam bara api. Maksudnya kalau kau buat keputusan kau tak hadir, susahlah kau, tak dapat 20,000. Periuk nasi silap tak berasa tu. Zaman ni kita akan rasa sikit, satu. Lagi tepat kita mengaji, lagi kita akan disisih dan dipelak orang. Lagi sesat kau, lagi dijulang. Zaman ni dia akan jadi macam tu. Dan asal kita nak bicara tentang sidik, Rasulullah dah isyarat tambah kita belajar hadis-hadis akhir zaman misalnya bab tu, ataupun tak belajar bab tu pun apa saja kita belajar bab hadis tentang sabdaan Nabi SAW. Begitu juga dalam perkhabaran itu sabdaan Nabi. Begitu juga yang dia kata yang ni adalah Quran. Quran pula didakwa pula wahyu Allah, firman Allah, kalamullah. Lagilah sepatutnya dari segi ketepatan fakta menepati realiti itu mesti betul punya. Pasal kalau Rasulullah pun betul, apatah lagi Allah Ta'ala mestilah betul. Pasal Rasulullah pun Allah yang hantarnya. Jadi ketepatan kedua-dua tu mesti sepatutnya mesti tepat dengan realiti. Dan tepat ke? Itu yang kita wajib nisbah i'tiqad. Ya, memang tepat. Dah terbukti. Itu yang atas kita orang beriman, kita dah beriman. Itu yang wajib membenarkan semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang tak beriman, orang kafir, dia akan cari maklumat. Untuk dia kaji kata dia betul lah. Betul dia asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita asyhadu ada ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni lama lah. Beranak-beranak pun dapat status Islam dah. Cuma kot knowledge tak cukup. Itu yang macam mana pun knowledge cukup tak cukup, kau suka tak suka, kau faham tak faham, kau reti ke kau bodoh, macam mana? Kau wajib i'tiqad. Kalau tak i'tiqad macam mana? Kafir. Betul ya? Kafir. Dan istilah kafir itu murtad. Pasal apa? Engkau dah Islam tapi kau tak jaga status Islam tu. Hukum dia murtad, tak ada ayat lain. Kafir tu kalau kata dia tak cari maklumat, tak ada. Ataupun kita tak khabar maklumat ke dia, kalau dia tak dapat maklumat, dia hukum ahli fitrah. Kalau kita sampai maklumat tak sampai, nisbah dakwah kat kita, dakwahlah ke dia sampai dia terima ajaran Islam, sampai dia boleh bersyahadah. Kalau dia explore sendiri, hak tu pun kalau ikut power tu. Pasal tak payah kita dakwah, dia explore sendiri pun dia boleh nilai mana betul ataupun salah. Dia boleh cari, dia boleh compare yang ni betul salah, ni. Lala dia choose Islam. Macam mana orang Ta'ala beri hanifnya jiwa dia untuk cenderung kepada kebenaran tu, sehingga dia boleh menilai benar betul. Dan dia boleh bercakap seolah-olah orang dah masuk Islam lama dan mempunyai pengetahuan yang sangat mantap dengan Islam, walaupun baru Islam 2-3 hari. Yang dia masuk Islam, dia sanggup bersusah dengan Islam dia. Tengok dia bercakap dengan Islam macam mana. Walaupun dia asalnya kafir, tapi dia convert masuk Islam dengan pengetahuan, dengan knowledge. Dia akan kata Nabi Muhammad benar. Satu-satu kan. Kita pun tak pernah dapat maklumat macam tu, tapi dengan kajian dia boleh dapat Nabi Muhammad betul. Sedikit yang terdekat saya dapat kan, cerita siapa tak tahu yang orang putih masuk ke Islam. Nama apa dah tak pasti. Tapi antara kajian dia yang menyebabkan dia masuk Islam, dia kata apa kan? Pasal Quran pada zaman Nabi, waktu turunnya surah Al-Masad itu, Tabbat yada abi lahabin wa tabba, ada ayat Quran belakang tu disebut ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak mengkayakan dia harta dia dan apa yang dia usahakan. Dia dan isteri dia nanti sayaslana zata lahab, dia akan masuk neraka. Quran confirm kan masa tu dia tak mati lagi tau, Abi Lahab ni. Quran confirm kan dia akan masuk neraka. Jadi apa maksud dia masuk neraka? Maksudnya dia kafir, dia takkan ikut Nabi SAW. Kalau ikut dari segi kaedah protes lah, kalau kaedah, orang kata kaedah protes, nak sebut kaedah nak protes, Quran kata dia masuk neraka, boleh tak dia perbodohkan Quran dengan dia masuk Islam? Boleh tak? Boleh. Dia kata kau kata Quran betul ya? Kau kata aku masuk neraka ya? Baik, sekarang juga aku nak tunjukkan Quran tak betul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata Quran palsu. Tapi sepanjang sejarah tak pernah ada terlintas di hati dia nak masuk Islam. Bahkan macam mana Tuhan yang menurunkan wahyu kat Rasulullah tu, kat Nabi Muhammad itu,
Dengan yakinnya dia kata Quran ni takkan ada percanggahan, takkan ada benda tak betul. Pakatlah manusia dan jin, cabar dia buat seumpama Quran yang kalau kau nak cari benda salah, takkan ada benda salah. Kalau tengok orang yang nak cabar ni, dia boleh nak kata salah ke Quran lah tu juga, khususnya Nabi Lahab tu. Dia kata kau aku masuk neraka, jadi Quran ni betul lah. Sekarang juga aku kata Quran tak betul pasal aku masuk Islam. Faham ke saya cakap apa ni? Oh, bagus, kodik lah itu. Tapi tak jadi kan. Pasal apa tak jadi? Pasal Allah yang menurunkan Quran itu, dia tahu, dia yang mentakdirkan azali lagi apa kesudahan Nabi Lahab daripada awal sampai akhir. Dia kata tu kajian orang putih tuan. Saya tak pernah tengok tu yang lekat kat kepala saya tu. Baca-baca, Masya Allah, dia dapat masuk Islam dengan sebab ini. Itu antaranya lah kan. Banyak lagi disebut patah-patah yang ada tu. Tapi yang saya lekat kat kepala, yang benda tu pada saya itu ialah new knowledge. Dari segi kaedah berhujah. Dia dapat tu, kita pun tak pernah terfikir. Tajam tu Allah Ta'ala beri. Nak kata apa? Sadaqah Rasulullah SAW. Benar dia cakap. Benar. Satu, nisbah kita dah Islam ni, satu yang suka tak suka, reti tak reti, bodoh ke, cerdik, pandai ke, wajib kita membenarkan Nabi SAW. Cuma kewajipan atas kita pergi cari betul-betul bahawasanya memang itu adalah sabdaan Nabi SAW. Dan bila disebut pun sabdaan Nabi, apa huraian sabdaan Nabi itu, wajib atas kita mendapatkan huraian yang betul. Hak tu kat kita pula. Yang tu yang kaedah kita, pasal kita Arab pun tak pandai, hadis pun tak mengaji, hafal pun tidak, Quran pun tak hafal, baca pun tak lancar. Untuk apa kaedah kita? Taklid. Taklid siapa? Ulama yang pakar-pakar yang telah diakui oleh ulama-ulama, tambah pula istilahnya telah disepakati oleh semua ulama yang pakar-pakar ni, disepakati sahabat, disepakati oleh ulama yang pakar-pakar pada zaman dia, yang istilahnya dipanggil berlaku ijma'. Dan ijma' tu ahli sunnah wal jamaah, orang yang pakar dalam agama ni, tak ada seorang berkhilaf dalam bab tu. Kita pakai hak tu. Pasal kita tak pandai nak menilai. Arab tak pandai. Kena tipu sikit, habis tipu, habis. Kena kencing sikit, tak kerti dah, nak selesaikan Arabnya, hadisnya. Nak kata hadis palsu, tak palsu. Susah agak tu. Susah. Tambah zaman lah ni, tambah zaman orang duk petikai mazhab, zaman orang petikai imam-imam, ulama-ulama dulu. Pino mata kita kan. Baca pening. Kek kepala. Kaedah kita yang mudah, ikut ulama yang pakar-pakar. Cuma pastikan, ensure that the ulama that you follow is pakar. Sikit kalau sebut, tuan-tuan nak ikut ulama yang dekat-dekat ni ke ulama yang dulu-dulu? Ulama dulu-dulu kan? Pernah pula dulu-dulu yang dekat-dekat ni tak boleh pakai kan? Pasal yang dekat-dekat ni banyak dengar hak pelak-pelak. Umbuh di pasar tu. Hak dulu-dulu tu ada yang istilahnya telah diijma'. Demo hak baru ni rengkah nampak macam dia orang betul. Hak tu yang kita ngaji ni, kita dulu tak lama ni. Cuma dia orang bila kita sebut ulama dulu, dia akan ambil hak dulu lagi pada tu. Apa dia? Kita ambil Quran dan hadis sendiri mentah-mentah. Jadi lebih selamat daripada ambil pendapat-pendapat ulama. Pasal ulama ni tak maksum. Ikut Allah dan Rasulullah. Rasulullah maksum. Ikut Rasulullah sendiri. Cuma dengar saya sebut, memang Rasulullah maksum, hang tak maksum. Memang Rasulullah maksum, hang tak maksum. Kalau ulama yang dekat-dekat tu pun kita boleh petikai, kita kata tak maksum, hang lagi lah apa hang punya credibility, hang nak petikai ulama-ulama dulu. Yang tu pun kena ada akal kat tuan-tuan, kena faham elok-elok. Macam mana pun nak sebut apa, asalnya memang kita benarkan Nabi, cantik dah tu. Ke atas kita, wajib atas kita mengikut apa yang benar-benar itu adalah sabdaan Nabi. Dan kalau nisbah apa yang didakwa itu adalah sabdaan Nabi untuk diikut, di atas kita tak pandai itu, carilah ulama yang pakar, khususnya apa yang dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Sikit lagi kalau saya sambung itu, zaman lah ni ahli sunnah wal jamaah pun dah diterajang ya dia mah. Sampai macam tu kan.
Yang ahli sunnah wal jamaah yang kita dulu, sejak dulu masyhur dengan, bila sebut je ahli sunnah wal jamaah, sejak pada zaman Imam Ghazali dulu lagi, bila sebut saja ahli sunnah wal jamaah, tidak ada golongan yang dikatakan istilah ahli sunnah wal jamaah melainkan Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Zaman lah ni Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi itulah yang dikatakan Mu'tazilah. Yang Wahabi itu, yang Salafi Wahabi itu, mereka yang mendakwa mereka ahli sunnah wal jamaah. Kalau lah ni singkatan dia kan Aswaja tu, ASWJ kan, ahli sunnah wal jamaah. Dia kata apa? Ahli sunnah Asy'ariyah wal jamaah. Dia kata ASWJ tu Asy'ariyah wal jamaah. Dia bukan kata ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal jamaah. Maksudnya dia kata pegangan kita belajar sifat 20 Allah maujud bila makan, ini istilah-istilah tu, itu difitnahkan sebagai fahaman Abu Hasan Asy'ari sahaja. Kita fitnah besar dalam malam ni. Saya berasa sangat, saya tak tahu jadi ke mana lah. Rasa sempit sangat. Tambah pula dapat kenyataan baru ni, Jawi telah mengeluarkan surat kan? JAKIM pun keluar menghalang Syekh Nuruddin Al-Banjari memberikan kuliah agama dia, kerana dalam kuliah-kuliah dia, antaranya dalam Al-Kuliah TV Al-Hijrah tu, bukan kuliah TV Hijrah tu, ada pernyataan-pernyataan dia yang menghentam Wahabi secara keterlaluan. Antara fakta yang disebut tu, menghentam Wahabi secara keterlaluan, melawan fatwa kebangsaan berkenaan menderma organ. Pasal dia punya pendapat dengan saya sama lah, kita ngaji kitab lama sama kan, mana boleh derma organ. Dia cakap macam tu, fatwa kebangsaan kata boleh. Jadi menggunakan alasan itu, dia kata dia telah melanggar fatwa kebangsaan yang meluluskan derma organ. Dia kata tak boleh derma organ. Jadi berwaspada dengan syekh ni pasal mengajar ajaran sesat dengan fatwa kebangsaan. Mereka telah gunakan platform tu tuan-tuan untuk meletakkan ulama berbahasa, ulama-ulama tuk guru yang berpahaman mengikut kaedah-kaedah ulama tu, kaedah kitab turas ni, labelkan dia jangan mayu mengajar. Yang duk kata Allah Taala di langit, Allah Taala ada tangan, tu tak apa. Jalan. You touch the dog, tak ada apa-apa tindakan pun. No, relax. Touch the dog. Bermain. Hak tu panggil majlis pun tak. Duk panggil mesyuarat ke, kau hang cakap ni salah, hang tarik balik hang cakap, perbetul kan ni, hang cakap macam ni tak betul kat Wahabi. Mana ada, terus keluar kenyataan, tak pergi masuk masjid. Dia punya prosedur kalau ikut, sebelum hang nak kata golongan sesat apa-apa, hang kena pergi selidik dulu. Lepas tu hang panggil dulu, lepas tu hang tanya dulu apa maksud dia cakap, lepas tu baru boleh label. Prosedur macam tu. Pendakwaan dalam mahkamah dan polis pun macam tu. Tapi dia gunakan letterhead Jawi, JAKIM untuk ban, tak boleh masuk. Jangan bagi majlis wilayah apa-apa untuk syekh ni masuk menyampaikan kuliah agama. Dah diberi tik, diberi alert, jangan bagi masuk. Itu yang terdekat terima. Tuan-tuan ada WhatsApp tak WhatsApp terima tu tak tahu. Saya tak tahu. Tapi nak minta saya hantar. Cah RM5 satu WhatsApp saja usik-usik macam tu saya punya style kan. Okey, siap. Kita duduk dalam fitnah besar. Tak tahu lah ke depan ni ke mana, apa ni. Tak tahu. Tak tahu macam mana, tak tahu nak sabar, tak tahu nak habar. Jagalah masing-masing. Jagalah kelompok kita. Wa yastahilu alaihim. Baik. Di atas kita belajar asal akidah, Rasulullah mesti benar. Satu dia sebut tu betul lah, dia sebut Islam zaman akhir zaman ni jadi sikit betul. Memang sikit. Yang kalau kata akhir zaman ni Islam akan gemilang semula, semua ulama tanggung gemilang tu ialah waktu Nabi Isa bunuh Dajjal tu. Waktu memang gemilang. Hatu esok sampai tahap dia tak ada orang lelaki yang baligh kafir. Tak ada. Pasal apa? Semua kena bunuh. Pasal datang Nabi Isa, dia akan memansuhkan hukum kafir zimmi. Itu syariat Nabi SAW. Bila datang Nabi Isa, dia bunuh Dajjal. Siapa sekutu Dajjal semua bunuh. Yang lelaki baligh. Baik dia Yahudi ke Nasrani ke, sebab bahala kan, sebab Dajjal bunuh semua. Yang tinggal kafir ni yang ada hanya kanak-kanak dan orang perempuan. Lelaki baligh bunuh semua. Dan kanak-kanak dan perempuan pada zaman Nabi Isa tu dah bunuh Dajjal, semua akan jadi tawanan orang Islam pada masa tu.
Bayang tuan-tuan berapa ramai kanak-kanak dan orang perempuan zaman tu. Masa tu Islam gemilang semula. Yang tu yang sebut selepas daripada Nabi Isa membunuh Dajjal esok, bumi ini kaya raya, makmur. Sampai buah delima sebiji, kulit dia macam payung pasar tani. Itu dalam hadis tak sebut lah. Itu saya punya huraian. Apa dia? Boleh bernaung di bawah dia 7 orang. Kulit buah delima. Kepala lembu boleh makan satu kaum yang bilangan hingga 40 orang. Kepala lembu saja. Lembu besar mana yang tanya saya? Spesies apa yang tanya saya? Berkatnya bumi itu, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Zaman Nabi Isa tu, dia mula suruh balik bila? Bila Nabi Isa wafat. Masa tu tak lama lah. Satu kalau dia orang kata ada nak akhir ni tak lama ni, pasal bulan 12 ni matahari nak terbit belah barat, pasal kenyataan daripada NASA. Dok WP ada takkan ada terbit matahari lepas belah barat, melainkan selepas daripada wafat Nabi Isa. Nabi Isa dah jam tak ada lagi terbit matahari ke barat ke belah otak lah. Duk WhatsApp pun terima tuan, fenomena yang pelik di Mekah lah ni. Duk merah, duk berjerebu, apa hari ada hujan. Itulah lah ni kan, ada WhatsApp betul. Sama ya, satu Malaysia sama ya WhatsApp. Ni grup ni, lempar sana, lempar ni, terajang sana, masuk. Lepas lah, betul? Ada lima kan? Ada. Butuh ada ke pro kontra, ada yang setuju, ada tak setuju, ada counter balik. Yang ni, duduk berepek apa? Dulu dia kata Syekh ni mati, tengok hidup balik. Ismail Kamuh pun mati, tengok hidup balik dictionary tu. Dictionary tu Kamuh lah, Ismail Kamuh tu bapak lah. Tak faham sudah. Okey, sikit ke sana nak sebut kata nisbah Rasulullah sebut tu benar. Jadi biji. Cuma kita pergi ambil faham elok-elok apa yang dibawa. Bila kita miss information, dapat information from the wrong person, tu gelong. Jadi Wahabi, jadi Syiah, jadi duk kata matahari terbit belah barat bulan 12, nak kiamat 2018. Apalah pening ni. Baik, nisbah Rasul memang kita dah tasdik Nabi cantik lah. Walaupun begitu ada orang duk awal-awal bangkang dah hak Nabi. Ni minta lindung sangat lah. Wa yastahilu alaihim didduhu, dan mustahil atas mereka itu Rasul didduhu oleh didnya, did sidik, apa lawan bagi sidik, wahwa did, mesti dia opposite meaning dia. Apa dia? Tentulah al-kadhib, dusta. Baik, apa dia dusta? Bahasa mudah kita bohong. Bohong tu maksudnya apa? Maklumat yang disebut, yang dinyatakan sama ada yang disandar pada Nabi itu dalam bentuk sabdaan Nabi, apatah lagi yang dia kata yang ni ialah firman Allah yang daripada Quran, dia tengok menyalahi realiti. Mustahil. Satu dia kata benarnya sabdaan Nabi, benarnya Quran. Hari itu pun rasanya saya ada sebut beberapa perkara tentang bila Quran tu benar, bila ada benda-benda yang memang tengok realiti, tengok dengan Quran ada macam pencanggahan sikit tu. Sedangkan memang realiti begitu, maka Quran tu ditakwil. Pasal Quran mesti betul. Antaranya ialah tentang bumi ni dia bulat atau leper. Kalau tengok ayat Al-Quran beberapa tempat dalam Quran, kalau berdasarkan translation only, dia akan fahamkan bumi ini leper. Sedangkan dengan realiti yang telah terbukti dengan mutawatir dan terbukti, memang bumi adalah bulat. Untuk betul mana? Quran ke sains? Quran betul. Untuk bulat ke? Pakai leper? Bulat. Untuk Quran kata leper, Quran tak kata leper pun. Kalau leper pun just translation. Tapi apa maksud? Tiap ulama tanggung ayat-ayatnya tu dah kata Quran benar, sabdaan Nabi benar. Semua sabdaan Nabi itu dengan realiti hendaklah ditanggung macam mana nak betulkan apa yang ada dalam Quran itu. Bukan betulkan Quran, tapi macam mana syarahan yang sepatutnya diambil daripada Quran. Pasal lafaz Quran tu kadang-kadang dia bukan makna leper. Kalau patut makna leper pun just translation, tapi apa maksud, what's the really meanings daripada lafaz Quran tu? Yang tu yang ulama istilahkan dia sebagai ayat majazi.
Antaranya ayat wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi disutuhkan. Istilah sutuh ni maksudnya rata. Memang terjemah sutuh ni rata, cuma bumi rata je, bulat. Realitinya bulat, tapi kenapa Quran kata rata? Ulama tanggung kata rata tu pasal berdasarkan dengan saiz kita, dengan apa yang ditengok pandangan mata, bumi rata. Kita tak nampak bulat dengan kondisi kita.